Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Abang Karim, Tuan Imam, Imam 1 dan Imam 2, Ahli Jabatan Kuasa Masjid Al-Hasan Jawi Dalam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia yang Allah berikan kepada kita berupa taufik hidayah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam masjid yang mana tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan tadi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni insya-Allah kita kuliah secara umum ya, berkaitan dengan sebab ataupun faktor yang menyebabkan doa kita tidak mustajab. Dan saya akan nakalkan 10 nasihat daripada seorang ulama yang zuhud, terkenal dengan kezuhudannya, waraknya, iaitu Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, dia ni adalah salah seorang ulama dan dia di kalangan orang kaya. Ya, bahkan dikatakan raja. Dia pemimpin kaya tetapi dia mempunyai sifat yang zuhud. Ya, namanya adalah Ibrahim bin Adham ibn Mansur ibn Yazid ibn Jabir. Dia seorang imam yang arif, pemimpin orang-orang zuhud, dan dia mempunyai keturunan daripada Abu Ishaq Al-Izali, ada juga mengatakan At-Tamimi, Al-Khurasani, Al-Balkhi, salah satu di daerah di Syam. Dia dilahirkan di Mekah, tetapi pada akhir-akhir usianya itu, ya, dia lahir pada di Mekah pada akhir tahun 100 Hijrah, ya. Dia lahir di Mekah. Kemudian dia pergi ke Khurasan, duduk di sana, ya, menjadi pemimpin di sana. Antara keutamaan Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, ya, adalah seorang yang zuhud dan wara'. Apa maksud wara'? Selalunya kita faham wara' ni orang yang pakai lebay, pakai jubah, kan, ada janggut sedikit. Kita kata wara' lah dia. Ada? Tuan-tuan dan puan-puan, wara' yang dimaksudkan mana-mana dalam istilah ulama, iaitu mereka yang meninggalkan perkara yang syubhat. Itu wara'. Perkara itu samar-samar antara halal dan haram. Bahkan mereka meninggalkan perkara yang harus untuk mengelakkan perkara
terjatuh dari dalam perkara yang haram. Itu orang yang wara. Dia sangat-sangat berhati dalam melakukan sesuatu perbuatan, takut-takut perbuatannya itu tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu sifat wara yang sebenar. Ya, itu sifat wara yang sebenar. Seseorang dia merasai ada perasaan muraqabah. Dia diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap tindak tanduknya, perkataan dan ucapannya itu dia sangat-sangat berhati. Maka itu yang dimaksudkan dengan wara' ni. Ya, adapun zuhud pula seperti mana yang kita tahu, zuhud ni bukan hanya pakai pakaian yang lusuh. Ya. Tetapi zuhud yang sebenar adalah orang yang mampu tetapi dia tidak menunjuk-nunjuk kehebatan dia tersebut. Dia pakai sekadar mana secara manusia umum melakukannya. Ya, macam tu. Dia tak semestinya orang itu pakai lekeh, ya, pakai pakaian yang tidak berapa cantik dah. Itu bukan zuhud sebenar. Zuhud sebenar orang yang mampu tetapi dia hidup ala kadar, seperti mana orang ramai hidup. Dia tak juga terlalu rendah daripada orang lain. Itu bukan zuhud, itu jadi syuhrah pula. Ya, jadi syuhrah pula. Baik. Jadi antara keutamaan Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, dia mempunyai sifat zuhud dan juga wara'. Ini dialah antara sifat yang dia terkenal pada diri dia. Ya. Diriwayatkan bahawa Ibrahim ibn Adham pernah meninggalkan rumahnya menuju ke negeri Syam untuk mencari rezeki yang halal dengan tangannya sendiri. Sedangkan kita sebut tadi dia pemimpin, ada riwayat mengatakan dia raja, tapi dia meninggalkan kekayaan dia tu, dia nak cari duit sendiri. Dia usaha sendiri, berdikari dan sebagainya lah. Ya, dia pergi ke Syam untuk mencari rezeki yang halal dengan tangannya sendiri. Kemudian dia bekerja di sebuah sawah, bendang lah. Dia bendang, buat padi dan sebagainya tu, milik orang lain dengan tekun dan penuh amanah. Dengan tekun dan penuh amanah. Ahli sejarah berkata, Ibrahim ibn Adham adalah penduduk Balkh. Dia pergi ke Mekah, di tempat tersebut ia menemui Sufyan Ats-Tsauri, Fudail ibn Iyad. Kemudian dia pergi ke Syam, di sana dia makan dari usaha dirinya sendiri dan kerja dia sendiri. Kemudian dia wafat di Syam. Ya. Antara perkataan ulama yang memuji Ibrahim ibn Adham ni, yang pertama yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, dia kata apa? Ibrahim ibn Adham adalah seorang yang siqah. Dalam ilmu hadis, siqah ni maksudnya boleh dipercayai, boleh pakailah riwayat dia ni. Zaman kita ni siqah tak ada lah, payah lah. Ya, zaman kita ni siqah ni payah carilah. Ya. Jadi yang dipercayai boleh bawa meriwayatkan hadis, salah seorang daripada orang-orang yang zuhud. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, Ibrahim ibn Adham seorang yang memiliki keutamaan. Dia mempunyai rahsia dan hubungan, yakni dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah Azza wa Jalla saja. Ada ibadat yang khas bagi dia. Dia buat ibadat tu orang tak tahu. Ada rahsia dia dengan Allah Azza wa Jalla, kata Abdullah bin Mubarak. Aku tidak pernah melihat dia menunjukkan tasbih dia. Ya, zaman dulu ni, zaman Ibrahim ibn Adham ni terkenal dengan ajaran sufi. Ya, orang-orang sufi ramai. Bahkan sebahagian ulama menyebut dia antara imam sufi di kalangan sufi. Tapi sufi yang dimaksudkan adalah sufi yang betul lah, yang mana dengan sifat wara' dan zuhud yang mencontohi Nabi SAW dan juga para sahabat. Ya. Kata Abdullah ibn Mubarak, dia kata aku tak pernah dia menunjukkan tasbihnya, tali tasbih. Dia zikir dan sebagainya, dia tak tunjuk kepada orang. Ya, tak sama dengan ahli sufi yang lain pada zaman tersebut. Adapun suatu dari sama ada amal ibadatnya, dan tidaklah dia makan bersama seseorang kecuali dia orang yang terakhir bangun. Dia teman orang makan sampai orang lain habis dulu, baru dia bangun. Dia bukan makan kenyang dia bangun tinggalkan orang macam tu tak. Ini antara akhlak dan adab, ya, ketika makan bersama dengan tetamu lah. Kemudian Ibrahim ibn Adham ni, dia wafat pada para ulama berbeza pendapat tentang kewafatannya. Ibrahim bin Adham, antaranya Ibnu Katsir rahimahullah menguatkan pendapat Ibnu Asakir rahimahullah meriwayatkan bahawa
Antara sumber yang terpelihara ataupun terpercaya bahawa Ibrahim ibn Adham wafat pada tahun 162 Hijrah. Tadi kita sebut dia lahir akhir tahun 100 Hijrah. Jadi umur dia lebih kurang 62 Hijrah macam itulah. 62 tahun macam itulah nah. Jadi lebih kurang tu dia. Umur tak panjang sangat, 60 lebih dalam kurang. Jadi kita ni berapa ramai dah ni yang 60 ni? Ya. Yang 60 ni ramai dah. Jadi 60 ni antara umat Nabi Muhammad lah. Antara umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad antara 60 ke 70. Itu kebanyakan. Di banyak dah kita ni. Jadi yang lebih tu apa dia? Yang lebih tu diskaun daripada Allah Azza wa Jalla. Hak kita hak lebih tu lah pulun sungguh-sungguh lah buat ibadat kepada Allah Subhanahu. Masa muda ni banyak dah kita habis masa dengan kejar kehidupan dunia dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang Ibrahim ibn Adham dia nasihatkan kepada kita? Ada satu riwayat yang menyebut Syaqiq ibn Ibrahim, yakni anak muridnya, mengatakan suatu hari di kota Basrah, Ibrahim ibn Adham dia lalu ataupun dia melewati sebuah pasar yang mana ramai orang, dan bila dia lalu tu orang nampak, orang kenal dia lah. Dia ni orang kenal lah. Jadi manusia datang keliling dia, dan mengadu kepada dia, wahai tuan, panggil ulama ataupun syekh macam itulah. Dia kata, wahai tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang mintalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Ya, Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir ayat 60. Ya. Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Kata mereka apa? Kami berdoa lama dah sehingga sekarang ni tak nampak pun Allah terima doa kami. Dia kata, nampak? Dia kata, kami ni banyak kali dah berdoa, dah lama dah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tak nampak yang Allah Subhanahu wa taala menerima doa kami. Ya, kabul doa kami. Maka kata Ibrahim ibn Adham, wahai penduduk Basrah, sesungguhnya hati kamu sudah mati disebabkan 10 perkara. Dia kata, sebab apa Allah tak terima doa ni? Sebab doa hati tak hidup. Hati kalian ni mati disebabkan 10 perkara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang 10 perkara sehingga menyebabkan hati mati? Kita mati anggota lain bagus lagi, lumpuh tangan, lumpuh kaki itu bagus lagi, tapi kalau matinya hati, jasad hidup, tak ada makna tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tak ada makna. Sebab itu Allah kata apa? Tentang orang-orang munafik ni, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Subhanahu wa taala bagi cop ke atas hati-hati mereka ni, orang munafik ni. Kemudian telinga mereka, penglihatan mereka ni ghishawah. Ada penutup, tak nampak kebenaran, tak dengar kebenaran. Ya, hati tak boleh fikir tentang kebenaran. Berada di dalam kebatilan sepanjang masa bila Allah dah cop. Dan hati mati ni macam itulah. Kata Ibrahim ibn Adham, dia kata apa? Kalian, hati kamu telah mati disebabkan 10 perkara. Yang pertama, dia kata apa? Kamu semua mengenal Allah tetapi tidak menunai hak-haknya. Pertama, kita kenal Allah Azza wa Jalla tetapi tak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tanya antara kita ni, apakah hak Allah? Siapa tak boleh jawab hak Allah? Apa hak Allah? Nabi SAW bersabda, berkata kepada Muaz, ketika Nabi SAW menunggang unta dan Muaz duduk belakang. Nabi kata, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Muaz, kamu tahu tak apakah hak Allah ke atas para hamba dan apakah hak para hamba ke atas Allah? Kata Muaz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah
alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah ke atas para hambanya ialah seseorang itu mestilah menyembah Allah tanpa mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Itu hak yang paling utama. Adapun hak hamba ke atas Allah, Nabi SAW kata, iaitu Allah tidak mengazabkan hamba yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi itu antara hak Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu soalan yang perlu kita muhasabah diri. Pernah tak kita tanya pada diri kita, apakah tujuan kita hidup di atas muka bumi dan apakah tujuan Allah cipta kita? Pernah tak kita sebelum pejam mata kita fikir, umur sekarang ni dah berapa puluh dah, dan dulu ni berapa lama kita dah hanyut dalam kehidupan dunia? Pernah tak kita tanya, sepanjang umur yang kita hidup di atas muka bumi 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, adakah kita telah laksanakan hak Allah yang Allah perintahkan kepada kita? Adakah kita tak ingat bahawa tujuan yang sebenar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ni? Siapa boleh jawab? Apa tujuan kita? Apa tujuan kita diciptakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itu matlamat kita hidup di atas muka bumi ini. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala cipta kita, iaitu tujuannya untuk beribadah semata-mata. Adapun harta dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa juga bahagian kamu di dunia ni. Jangan kamu lupa, ya Allah kata. Buat ibadat sungguh-sungguh, tapi jangan sampai lupa bahagian kamu di dunia. Tapi lah ni, kita pulun dunia sungguh-sungguh. Cuma jangan lupa akhirat sikit ya. Kita terbalikkan dah. Hak dunia tu utama. Sebab tu saya selalu sebut, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu malam, satu hari, satu malam, Allah berikan kepada kita 24 jam. Berapa jam kita peruntukkan masa untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Katakan Allah Subhanahu wa taala suruh kita solat satu hari, satu malam 5 waktu. Kan? Satu waktu kita ambil masa berapa minit? Ada 10 minit, 15 minit. Ya? Kadang-kadang tak sampai pun 10 minit. Kan? Tak sampai. Kita katalah semua waktu 10 minit. 10 minit kali 5 baru 50 minit. Tak sampai 1 jam pun. Tak sampai 1 jam pun kita peruntukkan masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau kita laksanakannya dengan sempurna. Solat pada waktunya. Ya, solat dengan khusyuk dan sebagainya. Nida takbir ingat macam-macam. Allahu akbar. Uish, lupa kunci kot motor tadi ni. Dia main macam-macam kan dalam begini. Duk teringat, esok ni berapa ada kenduri pula ni. Kan? Dia main ketika itulah lepas takbiratul ihram tu. Sebab itu sehingga kadang-kadang nak takbir tu tak lepas, duk sangkut. Allah, tak jadi. Sebab niat tak jadi kan. Niat pun tak reti lagi dalam solat kadang-kadang. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Sedangkan Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ma uridu minhum mir rizqa wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ingin daripada mereka ni untuk beri makan kepada aku ataupun rezeki-rezeki yang mereka berikan. Bahkan kita yang menerima rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sepanjang kehidupan kita, sejak kita bangun tidur hatta kita tidur sekalipun berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala cas kita. Ya, setiap nikmat yang kita ambil ni Allah cas. Tak payahlah cas dengan RM2 ataupun apa pun. Allah cas kata nak berjalan satu langkah, cuba solat 2 rakaat dulu. Nak guna nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sebut begitu. Nak bernafas sekali hirup, tarik keluar tu, solatlah 2 rakaat tu. Sebagai ganti nikmat Allah Azza wa Jalla. Tak ada tempat tinggal kita tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat.
Walaupun dalam keadaan macam tu, kita minta tambah lagi macam-macam. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami di dunia ini kebaikan. Tu dia, di dunia kebaikan. Kebaikan semua aspek yang kita minta kebaikan tu. Ya, tetapi ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan? Kita hak Allah Subhanahu wa taala tara mana kita tunaikan? Maka yang ini perlu kita muhasabah sama-sama. Ya, kita perlu muhasabah sama-sama. Itulah nasihat Ibrahim ibn Adham. Yang pertama dia kata, kamu mengenali Allah, kamu tahu bahawa Allah cipta kamu, tapi tak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Allah tetapkan. Yang kedua, antara faktornya lagi kata beliau, kalian membaca Al-Quran tetapi tidak beramal dengan isi kandungannya. Kamu membaca Al-Quran tetapi tidak mengamal isi kandungannya. Dengar Al-Quran. Tak menafikan pada zaman sekarang ni alhamdulillah banyak orang berlumba-lumba menghafal Al-Quran, menghadiri kelas tajwid dan sebagainya. Ada alhamdulillah menghadiri juga kelas-kelas tafsir untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Tetapi bila beramal dalam bab beramal, kurang, tuan-tuan dan puan-puan. Beramal dengan Al-Quran, bahkan ada yang beramal hanya menurut hawa nafsu, ikut keselesaan dia saja. Petik ayat ni, buang ayat tu, ya, ambil sebahagian ayat dan tinggal sebahagian ayat. Yang ni antara musibah terhadap umat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Al-Quran adalah dustur kita, jadikan ia sebagai dustur kita. Itu belum lagi sebahagian orang tak pernah buka langsung Al-Quran, ya, tak pernah buka Al-Quran langsung, tak pernah cari, tak pernah usaha untuk memahami Al-Quran. Sebagaimana kita nak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nasihat Ibrahim ibn Adham, membaca Al-Quran tetapi tidak beramal dengan isi kandungannya. Ini zaman bila? Ya, 100 tahun hijrah. Antara tu 200 tahun hijrah. Sekarang dah berapa tahun dah? 1400 tahun dah. Lagi jauh, dunia makin tua, ya, umat makin jarak jauh dia dengan zaman kegemilangan Islam. Maka makin besar fitnah dan ujiannya, makin jauh daripada agamanya. Maka sebab itu kita perlu ada, ya, peringatan, mengingati supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, hendaklah kamu memberi peringatan antara satu sama lain kerana ia memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi majlis-majlis ilmu yang ada, tuan-tuan hadir, ya, ambil manfaat, duduk dalam majlis ilmu akan mendatangkan banyak manfaat berbanding, tuan-tuan dan puan-puan, duduk di tempat-tempat yang lain. Sebab itu saya sebut tadi, kita kena bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita, pilih kita di antara ramai manusia di luar sana yang tak tahu buat apa pada waktu ini, ya, tapi kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, ingat mengingati, mudah-mudahan dengan sedikit peringatan ini memberi manfaat kepada kita. Yang ketiga, kata Ibrahim ibn Adham rahimahullah, dia kata apa? Kalian mengakui, yakin bahawa iblis adalah musuh yang sangat nyata, tapi dengan sukarela kamu mengikuti jejak dan perintahnya, ya, dan perintahnya. Kita yakin bahawa iblis ni adalah musuh kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu ingat kita, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, adalah musuh kamu yang nyata. Dan kita yakin. Tetapi cuba kita teliti dalam amalan harian kita, ya, kehidupan harian kita ni, kita ikut siapa yang paling banyak? Tak payah pijau lah dalam bab pemakanan kita. Ramai di kalangan umat Islam yang minum dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri, tuan-tuan dan puan. Ini saya pernah sebut banyak kali. Ya, kalau musim kenduri macam ni, cuba kita perhatikan umat Islam di dalam ketika mereka makan dan sebagainya. Makan tu alhamdulillah lah, jarang saya nampak lah. Jarang. Tetapi kalau bab minum ni,
sudah menjadi biasa. Sebab apa? Sebab makan dengan tangan kanan kotor lah, gulai apa dan sebagainya. Maka yang minumnya mesti dengan tangan kiri. Bila ditegur, dia kata tangan ni kotor, macam mana nak pegang gelas nak minum? Tanya dia, gelas dia lepas makan, lepas minum tu, gelas tu bawa pergi simpan ke pergi cuci? Atau pergi buang je? Gelas polystyrene ya. Lepas dia minum tu pergi taruh dalam tong sampah. Pasal apa dia takut kotor? Sedangkan Nabi SAW bersabda, wala tashrabu bishimal fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal. Dan janganlah kamu minum dengan tangan kiri, sesungguhnya syaitan tu dia makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, adalah yang sebahagian orang dia beradablah sikit, dia pegang tangan kiri, dia tadah dengan tangan kanan, sama aja hukum dia. Sama aja. Tangan kiri juga. Sepatutnya tangan kiri tak payah guna ketika makan dan minum. Tahu dia. Ya, tahu dia sebelah. Dia guna bila? Tanya budak-budak pun tahu. Tangan kiri ni guna bila masuk tandas ya. Itu ya. Makan minum masuk dalam mulut dengan tangan kiri. Tak berasa, tapi dia berasa yang kelas kotor tu rasa jijik. Dia rasa lagi jijik daripada dia minum dengan tangan kiri. Dia anggap bersih lagi. Sedangkan itu larangan Nabi SAW. Sebab itu syaitan dia tepuk tangan lah. Duk ikut jejak langkah dia. Satu bab lagi, bab makanan juga, pembaziran. Memang membazir. Dia ada satu pemikiran yang menganggap bahawa kalau ambil sikit nanti tambah balik segan. Dia tak segan kalau dia ambil makan tak habis, dia pitaut dalam tong sampah tu tak segan. Nampak? Ya? Pemikiran yang diracun oleh syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan yang ni kena berhati-hati. Walaupun benda tu nampak kecil saja, tapi itulah langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebut innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya sifat orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan terhadap Tuhannya sangat-sangat kufur. Sangat-sangat kufur. Kita saudara syaitan, maka jauhilah perbuatan ini. Pembaziran terutamanya. Ya. Duk tengok iklan dalam TV kan, dia sebut berapa tan setiap hari rakyat Malaysia buang makanan. Dan berapa ramai orang rakyat lain hidup dalam kelaparan. Tapi kita duk buang makanan. Masak mau banyak-banyak, tak apa lebih tak apa bagi ke ayam. Itu istilah. Tak kena lah. Nak bagi ke ayam tak bab lain. Jangan kita masak lebih kemudian tak apa bagi ke ayam. Itu pembaziran. Walaupun kita bagi makan pada makanan ayam dia, kita boleh bagi dengan makanan yang lain. Ya, boleh bagi makanan binatang, kita boleh bagi dengan makanan dia yang khas. Ya. Jadi sebab itu saya selalu ingatkan, minum dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Makan jangan membazir. Kat rumah kita jaga dalam bab ni tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan tak sedar kita sedang mencontohi iblis dan juga syaitan. Ya. Sebab itu kata Ibrahim An-Nakhai, kamu semua yakin mengakui bahawa iblis adalah musuh, tetapi kamu dengan sukarela mengikuti jejak mereka. Yang keempat, kalian mengakui cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian suka meninggalkan ajaran dan sunnahnya. Bahkan menciptakan amalan yang baru selain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tadilah Nabi suruh minum tangan kanan, kita minum tangan kiri, berguna bagi alasan macam-macam. Ya. Macam zaman sekarang, ramai yang mendakwa bahawa mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan pelbagai majlis untuk membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tak gariskan bentuk cinta Nabi itu dalam bentuk seperti mana yang mereka lakukan. Mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar adalah menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang banyak mendakwa kata dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok juga banyak juga golongan tersebutlah yang menyebarkan hadis palsu. Ya, mencipta macam-macam hadis untuk menyokong pendapat mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ramai meninggalkannya di dalam masjid, di mana pun, saya sebut sikitlah. Antaranya solat tidak ada sutrah. Ketika solat kita tidak ada penghadang. Ini perkara kecil lah.
perkara kecil. Ada sunnah yang lebih besar, tapi saya nak bagi peringat kita dalam melakukan ibadah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita solat sunat, solat ataupun bila kita dalam keadaan musafir, solat di tempat mana-mana, cari sutra, ada penghadang letak depan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la salata illa ila sutra. Tidak ada solat melainkan menghadap sutra. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk menggerak ke depan apabila tak ada sutra. Sutra itu contoh kita solat di belakang orang tengah duduk, kemudian dia bangun, kita boleh jalan ke depan untuk rapat ke dinding. Ya, itu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan sehingga sebahagian umat tak ambil peduli dah. Ya, benda tu sunnah. Benda tu sunnah, tapi datangkan banyak manfaat. Kalau kita baca tentang bab sutra, dia membantu kita untuk khusyuk dalam solat. Ya, dan juga tidak mengganggu orang lain bila nak melintas. Tiba-tiba kita solat di bahagian pintu contohnya. Bahagian pintu tu, tempat tu orang nak lalu lalang. Kawan ni nak lalu susah, tak lalu banyak kerja kat luar, nak kena ada urusan penting. Lalu kena lalu depan orang solat, dosa besar. Dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kamu lalu depan orang solat itu lebih baik daripada kamu tunggu 40. Para ulama tak sebut 40, Nabi tak sebut 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, tak. Ada yang menyebut lebih baik daripada kamu tunggu 40 tahun daripada kamu lintas depan orang solat. Jadi kita antara orang yang solat ni kena jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan orang. Ya, itu antara sunnah yang kecil. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan dalam kehidupan seharian. Dalam kehidupan seharian kita mengakui mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambil beratlah tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur cara sunnah, makan dengan cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya, berjalan macam mana, duduk dalam masjid macam mana, bermuamalah macam mana. Banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita belajar. Yang kelima, kamu semua sangat menginginkan syurga, ya, berharap, berimpian untuk masuk ke dalam syurga, tapi kamu tidak pernah melakukan amalan ahli syurga. Ya, dengan kata lain, semua umat Islam masuk syurga kecuali yang enggan. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi kata apa? Setiap umat aku ni akan masuk syurga, melainkan orang yang enggan, tak nak masuk syurga. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, ada ke orang yang enggan masuk syurga? Siapa dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia mentaati aku, dia masuk syurga. Barang siapa yang mengingkari perintah aku, maka dia termasuk golongan orang-orang yang enggan. Taat, perkataan taat itu tuan-tuan dan puan-puan, taat secara mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Bila taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tak ada Allah sebut perkataan taat. Jadi para ulama menafsirkan maksud taat kepada Allah, taat kepada Rasul ni secara mutlak. Tak perlu pertikai lagi. Bila dengar perintah Allah Azza wa Jalla, dengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Adapun wa ulil amri minkum, bab pemimpin pula, Allah tak guna perkataan taat. Allah guna waw dan. Maka taat kepada para pemimpin ada syarat. Bukan taat secara mutlak. Hanya taat kepada perkara yang makruf sahaja. Adapun perkara yang bukan makruf, yang bermaksiat, tak boleh taat. Itu maksudnya. Jadi taat kepada Rasulullah ni, apa yang Rasulullah buat, kita buat, dan apa yang Rasulullah larang, kita tinggalkan, dan apa yang Rasulullah diamkan diri, lebih baik kita diamkan diri. Datang pada zaman sekarang ni, orang kata walaupun Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah tak larang, boleh kita buat. Sebab itu muncul macam-macam amalan-amalan bid'ah dan khurafat. Atas alasan tersebutlah dia kata Nabi SAW memang Rasulullah tak buat, memang tak ada dalil, tapi tak ada juga dalil yang melarang. Dalam bab ibadah tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bab ibadah kena taat secara mutlak. Itu yang kita nak. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja ajaran yang Rasulullah sampaikan kita telan. Kita terima apabila terbukti kesahihan sumbernya. Ya, yang kita pertikaikan sahih atau tak sahih.
Itu yang kita perhatikan. Apabila ada satu hadis memerintahkan sesuatu amalan, satu ibadat, tanggungjawab kita dan juga umat Islam semua adalah cari kesahihan hadis itu, pastikan kesahihan. Bila sahih, kita telan, kita amalkan, kita sebarkan. Ya, adapun dia tak sahih, kita tinggalkan. Tak kira fadilatnya besar mana pun, hebat mana pun. Cerita fadilat sekian, tapi kalau dia tak sahih daripada Nabi, maka tinggalkan lebih baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, sebab kita tak mau termasuk dalam golongan yang mereka-reka ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kata beliau Ibrahim ibn Adham, dia kata, kamu semua takut masuk ke dalam neraka, tetapi kamu dengan senangnya sibuk dengan perbuatan ahli neraka. Ya, memang takut sungguh bila dengar neraka ni, takut sangat-sangat. Tapi berapa banyak amalan yang kita tahu benda itu dosa, tapi buat juga. Ya, contohnya telefon tanya, ada di mana ni? Dok on the way. Keluar rumah dah lagi. Menipulah, dosa tak? Tahu kata dosa, tapi nak menipu juga. Itu antara benda yang kecil, ada benda yang lebih besar lagi. Tahu kata benda tu salah undang-undang, langgar juga. Tak apalah undang-undang dunia, tapi dengan Allah Azza wa Jalla jangan duk main. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu lafaz yang kita ucapkan melainkan ada raqib atid mencatat. Ucapan kita tadi bohong kawan kita, satu masalah. Ya, dahlah tak tepati janji, datang lambat bohong pula. Macam tu. Jadi dua dalam satu dah. Janji pukul 9, datang lambat. Pukul 9.15 minit kawan tu duduk tunggu dah. Duduk mana ni? On the way. Tak keluar lagi, tak mandi lagi pun. Kawan tu tunggulah. Nampak? Tahu kata benda tu salah. Ya, tahu benda tu, antara Nabi sebut apa dia? Ayatul munafik salasah. Macam sekarang ni kan duk kecoh kan tentang tunai janji tu. Sehingga ada mangkuk ayun mana dia sebut apa? Nabi SAW pun tak tunaikan janji. Subhanallah. Ini bahaya tuan-tuan dan puan. Tak apalah, dia dalam politik dia tak apa, tapi jangan gunakan Nabi SAW untuk menyokong dia punya pendapat yang salah tu. Nabi SAW tunaikan janji, tapi pada tahun seterusnya, tahun ke-7, Nabi tak sebut, Nabi tak janji kena mesti tahun ni kena buat umrah dah. Nabi sebut dalam Sahih Muslim, Nabi sebut balik tahun ke-7 tu Nabi tunaikan balik. Bawa para sahabat untuk melaksanakan umrah. Dia panggil umrah qada. Tiba-tiba dia kata Nabi pun tak tunaikan janji. Sedangkan Nabi SAW insan yang maksum. Bagaimana melakukan kesilapan tak tunaikan janji? Sebab Nabi kata apa? Ayatul munafik salasa idza haddatsa kadhiba. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Nabi yang kata macam tu, tiba-tiba Nabi tak tunaikan janji. Ini satu masalah berat tuan dan puan. Ya. Jadi kita nak sokong siapa, sokonglah, tapi jangan gunakan agama sesuka hati, petik sini petik sana. Baik. Jadi kata Ibrahim ibn Adham yang ke-6 ni, kamu takut masuk neraka tetapi melakukan amalan macam-macam yang membawa kepada neraka. Antaranya zaman sekarang ni. Ya, dedah aurat sini sana. Ya, dedah aurat sini sana, wanita, kaum wanita dan sebagainya, tidak menjaga aurat, tidak menjaga hak ke ibu bapa dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi perlu kita muhasabah diri dalam bab ni. Ya, dalam bab ni. Seterusnya yang ke-7 kata Ibrahim ibn Adham, kalian mengaku bahawa kematian itu pasti, tapi tidak pernah mempersiapkan bekal menghadapinya. Semua kata, dengar ayat Al-Quran, Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasai kematian. Semua orang yakin. Ya. Tetapi berapa banyak orang yang sedang mempersiapkan bekalannya untuk menghadapi kematian? Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdik, orang paling bijak ni adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan mempersiapkan bekalannya. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi sebut apa? Yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi kata afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa wa aqyasuhum aktharuhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas.
Orang mukmin yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling bijak, iaitu mereka yang paling banyak mengingati kematian dan paling banyak, yang paling terbaik menyediakan bekalan untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang paling bijak, kata Nabi SAW. Ya, kita sekarang ni pulun sungguh kumpul harta macam-macam, beli rumah banyak-banyak, beli tanah banyak-banyak. Tak salah lah, tapi gunalah masa itu juga, harta juga, kelebihan yang Allah bagi untuk labur, ya, bekalan untuk akhirat dan untuk kematian kita. Kerana kematian itu datang bila-bila masa tanpa ada pemberitahuan, ya, datang secara mengejut. Kemudian kata beliau, yang ke-8, kalian sibuk mencari aib orang lain dan melupakan kecacatan dan kekurangan kalian sendiri. Kita cari aib orang lain, cari kelemahan orang lain, tapi tak pernah tanya diri kita, tak pernah cermin diri kita, sampai tahap mana dah kebaikan kita yang kita amalkan dan banyak manakah dosa yang kita lakukan, kita tak cari. Saya teringat satu perkataan ulama, dia kata, kalaulah dosa itu mempunyai bau, tak tahu nak duduk mana lah. Setiap dosa tu ada bau. Mai dekat kita, orang mai dekat kita dapat hidup ni buat dosa apa ni? Tuan-tuan dan puan, nak duduk mana? Kita alhamdulillah kadang-kadang masya-Allah baik, tapi ada, semua manusia melakukan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala tutup keaiban kita. Tapi kalau kita banyak sangat mendedahkan aib orang, cari aib orang dan sebagainya, cari kesalahan orang, maka masalah besar. Ya, sehingga kita lupa diri sendiri yang kita tu pun ada keaiban. Cakap di tempat awam dan sebagainya tentang aib orang. Ya, bahkan keaiban Nabi dia cuba mengorek dan sebagainya. Yang tu kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana banyak Allah menutup aib kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Barang siapa yang dia menutup aib orang Islam di dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib dia di hari akhirat. Ya, di hari akhirat. Kita suka mengumpat, suka mencari kesalahan orang lain dan kita sebar-sebarkan. Ini masalah lah. Ini masalah yang berlaku di dalam masyarakat kita yang perlu kita ambil tahu dan jauhi perbuatan tersebut. Yang ke-9, yang ke-9, setiap hari kamu memakan rezeki Allah tetapi kamu tidak mensyukuri nikmatnya. Setiap hari kita hidup di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat-sangat sedikit hamba-Ku yang benar-benar bersyukur. Kita boleh ucap alhamdulillah, ya. Tapi cuba tengok syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana. Ketika Nabi salat sehingga pecah tumitnya, merekah tumitnya, bahkan sebahagian kata bengkak kakinya. Aisyah tanya, perlukah buat macam ni wahai Rasulullah, sedangkan kau dah diampunkan dosa sebelum ini dan dosa yang akan datang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura, aku nak menjadi hamba yang bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dijaminkan syurga, ya, dah diampunkan dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Tapi itulah bentuk syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita ni tak tahu kat mana hala tuju, tak tahu mati dalam keadaan macam mana, tak tahu kat mana tempat tinggal kita, tapi kita sangat-sangat banyak lupa terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Sedangkan kesyukuran itu mendatangkan manfaat untuk kita sendiri. Tak ada pun, ya, kalau kita tak bersyukur, tak mencacatkan pun kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur pun tidak menambah pun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap agung, Allah tetap hebat, tetap kuat, tetap maha kuasa atas segalanya. Tetapi faedah syukurnya dapat kepada kita juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah untuk kamu. Nampak? Faedah untuk kita sendiri. Tetapi Allah nak suruh kita syukur sebab kita makan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang seterusnya, yang ke-10, kalian sering mengantar jenazah ke kubur tapi tidak pernah menyedari bahawa kalian akan mengalami hal yang serupa. Dan kita dah hantar jenazah,
dengan wen ke, dengan apa ke, kita duk hantar. Tapi tak pernah kita sedar bahawa suatu hari nanti kita tempat sini. Sebab itu bila kita dengar khabar kematian, sebahagian ustaz-ustaz dia sebut, dia kata kalau kita dengar khabar kematian, kena faham bahawa itu seolah-olah peringatan bagi kita bahawa kamu juga tak lama dah tu. Orang telefon, Assalamualaikum, ni Pak Mat dah tak ada ni. Hang duk bila lagi? Dia macam tu lah kan. Hang pun tak lama dah tu. Dia seolah macam tu. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Sebut kita bukan dia, kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut dah tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan mati. Tapi kita pergi kuburkan orang, pergi kata apa mengunjung, tapi tak mengambil pengajaran. Duduk kat luar duk bersembang juga. Duk bersembang tentang hal ni, tentang hal tu dan sebagainya. Tak ada pengajaran, tak mengambil pengajaran tentang kematian. Sepatutnya balik-balik tu ya Allah bersedia. Solat taubat ke apa ke tak? Mengunjung kematian tu itu tujuannya. Sebab itu Nabi SAW ketika hantar jenazah sampai ke perkuburan, bila sampai di sana Nabi dapati kubur belum siap digali. Maka Nabi SAW bagi tazkirah kepada para sahabat dengan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib tentang 3 soalan yang akan ditanya di dalam alam barzakh. Nabi kata, orang-orang yang beriman apabila sampai di ambang kematiannya, maka turun malaikat maut daripada langit membawa berserta dengan pembantu-pembantunya duduk sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang ke kepala dan sebut, ya ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfirati rabbik, atau kama qala, wahai jiwa yang suci, jiwa yang baik, keluarlah menuju kepada keampunan Tuhanmu dan keredaannya. Maka ruh itu keluar dengan mudah seperti mana air yang dituang daripada mulut teko, keluar dengan mudah. Begitupun Nabi SAW sebut apa? La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Demi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Sesungguhnya kematian itu memabukkan, sakarat, sangat-sangat sakit sehingga tak ketahuan macam orang mabuk. La sakarat itu. Ya, kita duk sebut sakaratul maut. Sakaratul maut tu, sakarat ni mabuk asalnya dari segi bahasa. Jadi digunakan untuk kematian tu seperti orang yang sedang sakit, seolah-olah tak ketahuan apa, sakit sangat. Ya, sakit sangat. Jadi itu Nabi SAW, hamba yang tak ada dosa, ya, hamba yang dijaminkan surga. Itu pun Nabi sebut innalil mauti lasakarat. Bagaimana pula kematian kita, tuan-tuan dan puan-puan? Kita duk menghantar jenazah, kita duk tengok orang kuburkan jenazah, tapi kita balik tak ada rasa apa-apa. Ini masalah ni. Sebab itu kata Ibrahim ibn Adham, ini antara punca kematian, hati kita mati ni. Sebab dah tengok dah pengajaran depan-depan mata dah. Takut jadi macam Bani Israel dulu lah. Bani Israel dulu ni, dia nak apa dia minta, para nabi mereka tunjuk. Mana mukjizat? Tunjuk. Lepas tunjuk tu pergi masak, dia lalai balik. Takut kita macam tu. Nampak dah kematian, ambil pengajaran dok tu. Yang tu lagilah. Tapi ingat sat, kemudian balik rumah buat balik. Takut jadi macam tu lah. Kembali macam asal balik. Golongan Bani Israel. Ya. Baru saja macam kaum Bani Israel tentang apa? Tentang kaum Nabi Musa AS bila dikejar oleh tentera Fir'aun sampai di permukaan laut. Sampai di permukaan laut. Mereka kata, wahai Musa, kita akan kena tangkap ni. Kita akan dicekup oleh tentera Fir'aun ni. Nabi Musa kata apa? Tidak. Tidak, Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan Nabi Musa AS untuk memekul laut sehingga laut itu terbelah dan dapat melepasi laut tersebut. Bila habis daripada situ saja, tiba-tiba jalan ada orang menyembah lembu, menyembah anak lembu dan sebagainya. Mereka kata mereka ada sembahan, maka jadikanlah untuk kita semua ni ada sembahan.
Maka Nabi Musa kata, fa innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu semua ni kaum yang tidak mengetahui, kaum yang tak faham-faham, jahil. Kan? Kita takut jadi macam tu. Baru saja pengajaran baru lepas, Allah baru kurniakan nikmat dah jadi kufur. Allah baru tunjukkan pengajaran, kita pula tak ambil pengajaran. Maka 10 nasihat ini perlu kita sedar dan menerapkan dalam kehidupan kita. Sangat-sangat berharga nasihat ini. Balik nanti kita muhasabah diri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang hatinya mati disebabkan 10 perkara ini. Ya, kenal Allah tak menunaikan haknya. Ya, apalagi banyak yang kita sebut tadi 10 nasihat. Tidak membaca Al-Quran tetapi tidak mengikut ataupun mengamalkannya. Mengakui cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengamalkan sunnahnya. Tak mau macam tu. Ya, tak mau macam tu. Banyak dah saya rasa tuan-tuan bab belajar banyak. Ya, bab ni, bab tu, kitab ni, kitab tu dah banyak lalui. Banyak sangat kita belajar. Time ni pula kita nak beramal, tuan-tuan dan puan. Nak beramal pula, muhasabah diri. Jadi saya rasa setakat itu dulu apa yang kita dapat kongsikan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan memberi pengajaran kepada kita semua dan juga supaya kita semua dapat muhasabah diri masing-masing. Jadi kalau ada soalan saya dipersilakan. Ataupun kita bagi ruang kepada azan dulu. Bagi laluan kepada azan.